tiba-tiba yang disebut oleh Rasulullah telah berlaku sekarang. Bumi Arab kembali hijau. Subhanallah. Di sini kalau kita lihat dalam kita pergi umrah tahun lepas, tempat yang kering kontang, yang tidak ada sedikit kehijauan, semuanya kontang, batu, dan telah berubah dengan cepat. Hanya dalam seminggu, 2 minggu hujan telah berubah pada bulan Januari. Ini gambar bulan Januari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, para asatizah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan pagi yang mulia ini, marilah kita renungi peristiwa yang berkaitan dengan cuaca dan peristiwa akhir zaman ini yang kelihatannya adalah perkara yang jarang berlaku sebelum ini, iaitu banjir di Mekah dan juga salji di Tabuk. Kita mulakan dengan ayat surah Ar-Rum. A'udzu minasyaitonir rajim. Zaharal fasad bil bahri Zaharal fasad bil barri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqal azim. Telah jelas kemusnahan yang berlaku di daratan dan lautan, sebab yang dilakukan oleh tangan manusia, dan supaya dikenakan sebahagian daripada akibat tangan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali. Inilah yang menjadi tema pada perbincangan pagi ini, ialah kemusnahan yang telah berlaku di daratan dan di lautan. Ini juga kita lihat persidangan demi persidangan yang berkaitan dengan cuaca dilakukan oleh Badan Dunia, termasuklah yang terakhir yang mereka sebut sebagai COP27, persidangan yang ke-27 yang membincangkan tentang masalah cuaca dan juga iklim dunia. Ini diadakan di Sharm el-Sheikh pada tahun lepas, dihadiri oleh ramai negara dan tidak dihadiri oleh ramai banyak negara. Ini di antara pembukaan pada hari tersebut, mereka membincangkan tentang masalah yang dihadapi oleh dunia. Kita satu planet yang sama. Apa yang berlaku di timur akan dirasai di barat, utara dan selatan. Kita berkongsi planet yang sama. Tetapi ada perkara yang berlaku di sini. Sebahagian pada dunia besar ataupun negara besar boikot persidangan ini. Apakah sebab? Hanya mereka yang tahu. Akhirnya kita lihat inilah penutup yang dihadiri oleh pemimpin dunia. Mereka berjanji setiap tahun untuk mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida, membebaskan gas fluorokarbon dan sebagainya. Tetapi janji tetap tinggal janji. Dan suhu semakin meningkat, cuaca semakin rumit ataupun semakin mendesak, dan kita lihat setiap tahun mereka berjanji untuk mengurangkan gas, mengurangkan kilang, rembesan kilang, fluorokarbon, untuk kembali kepada gas hijau dan sebagainya. Tetapi itulah yang dijanji setiap tahun, tetapi tidak dilaksanakan sepenuhnya. Negara maju membuka kilang di negara membangun. Negara membangun membebaskan gas yang daripada kilang negara maju. Negara maju tidak ingin mencemarkan negara mereka. Mereka mencemarkan negara membangun, dan kononnya di atas dasar pemindahan teknologi. Sebenarnya pemindahan pencemaran. Negara membangun pula ada yang dasarnya sangat ketat dengan alam sekitar, ada yang sangat longgar, termasuk negara kita. Maka lambakan teknologi yang konon teknologi kilang dibuka di seluruh kawasan negara kita, daripada utara sampai selatan, dan pencemaran akan dirasakan oleh seluruh dunia. Walaupun yang berlaku pencemaran ini sebahagian daripada kawasan dunia, tetapi dunia semuanya akan mengalami kesesakan yang sama. Dan pada tahun ini dikatakan cukup ramai yang hadir, dan mereka membicarakan tentang perkara-perkara yang asas bagaimana yang mereka bincang pada kali terakhir di Glasgow pada 2 tahun lepas. Perkara yang sama dibincangkan, dan biasanya mereka ingin turunkan
suhu dunia yang dikatakan semakin meningkat dan tidak pernah turun. Dan ini menyebabkan kita lihat alam kuasa, alam sekitar kita semakin merudum dan asap tetap dibebaskan di mana saja. Termasuklah Pelda kita juga membebaskan asap yang cukup mencemarkan udara kita. Kilang-kilang daripada Pasir Gudang sampailah ke Batawa juga merembeskan benda yang sama. Kilang-kilang membebaskan racun masuk ke dalam longkang mereka, akhirnya masuk ke sungai. Sungai telah toksik, ada sungai-sungai yang diistilahkan sungai yang sudah mati. Satu masa dulu Sungai Kelang diistilahkan sungai mati, tidak ada sebarang kehidupan. Ada sungai lain juga diistilahkan sungai yang sudah tidak lagi sesuai untuk kehidupan, termasuklah kehidupan sungai yang biasa tetapi tidak, sudah pupus. Dan inilah masalah yang besar, memerlukan satu peraturan yang sangat ketat yang tidak dicerobohi oleh mereka yang terlibat, tetapi senang untuk kita sebut tetapi sukar untuk dilaksanakan. Lebih-lebih lagi dunia, negara besar tidak pernah patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh persidangan yang mereka jadi pengurusi. Kita lihat CO2, carbon dioxide yang tidak pernah menurun, meningkat, menyebabkan kepanasan. Dan kita lihat alam kita, udara kita semakin sesak, udara semakin panas. Dan apabila kita lihat ais di kutub utara dan selatan telah mulai cair. Dan apakah akibatnya? Akibatnya ialah sebahagian daripada paras laut akan menenggelamkan pantai-pantai rendah. Dan sekarang Belanda telah merasakan akibat ini. Bahkan Jakarta telah tenggelam sedikit demi sedikit. Dan mereka terpaksa memindahkan kota mereka daripada Jakarta ke kota yang baru. Inilah di antara masalah yang besar dunia. Sebab tangan manusia. Manusia yang meruntuhkan hutan, membakar hutan, menebang gunung, dan membakar tanpa ada had. Pembalakan. Dan kita boleh senaraikan, dan ini dibincangkan di peringkat dunia. Tetapi yang terlibat dengan pembebasan gas ini bukan negara membangun. Yang paling banyak membebaskan kekotoran dunia adalah China. Diikuti oleh Amerika, US, India, Eropah. Di kawasan Asia Tenggara antaranya ialah Indonesia. Dan pencemaran ini diterima oleh dunia. Seluruh dunia berkongsi pencemaran yang sama. Sedangkan hutan kita yang menjadi paru-paru dunia, yang terdapat negara di Khatulistiwa, di kawasan tropikal, sudah semakin pupus. Kita memproseskan pencemaran dunia yang dilakukan di dunia dengan paru-paru yang semakin rusak, yang hanya terdapat negara-negara yang berada di kawasan Khatulistiwa. Negara kita juga, kalau kita lihat data, saya tak bawa di sini, menunjukkan hutan kita ditebang begitu banyak sehinggalah menggambarkan kesesakan udara dalam negara kita ini. Kita lihat juga ketika dunia sedang berkumpul di Mesir untuk membincangkan tentang masalah yang dilakukan oleh negara besar, tetapi negara besar tidak hadir. China tidak hadir, India tidak hadir, Rusia tidak hadir. Rusia dengan Ukraine sekarang sedang mencemarkan dunia dengan berbagai-bagai alat canggih dalam peperangan. India pula menggunakan arang batu yang terbesar dunia. China juga merupakan pembakar gas dan juga arang batu yang besar. Mereka lah yang mencemarkan. Kadang-kadang mereka tidak cemar negara mereka. Mereka mencemarkan negara membangun. Negara membangun khususnya di Asia Tenggara ini dipilih sebab pengangkutan yang mudah, buruh yang murah. Mereka lambatkan kilang mereka di sini. Dan mereka tidak cemarkan negara mereka sendiri. Dan kita pula negara membangun di atas dasar pemindahan teknologi, kita terperangkap dengan pemindahan pencemaran. Mari kita lihat akibatnya. Bukan saja negara yang terlibat dengan gas, membebaskan gas yang kepanasan, tetapi dunia. Ini ialah menggambarkan cuaca dunia yang sudah melibatkan seluruh dunia. Yang merah ini maksudnya panas. Yang biru sudah tinggal sedikit. Cair dan ais yang terperangkap ribuan tahun di kutub utara, selatan juga telah mulai cair. Dan menyebabkan apa yang kita sebutkan tadi, paras laut semakin meningkat dan pelarian ekologi telah bermula. Di samping itu kita lihat matahari juga. Apa yang mereka sebut sebagai Corinthia, peristiwa Corinthia ini
ialah matahari membakar lebih daripada biasa. Tandanya matahari sudah berada di hujung perjalanannya. Dan apabila setiap masa dan ketika matahari membakar dirinya, untuk berikan kita cahaya percuma, matahari terpaksa membakar. Kadang-kadang pembakarnya lebih daripada yang biasa, yang disebut sebagai tsunami, yang disebut sebagai Corentine event, yang peristiwa pembakaran matahari lebih daripada biasa, dan dia menjulang sampai ke planet yang terdekat, Venus, membakar sebahagian daripada atmosfera planet yang terdekat. Dalam konteks ini dikatakan bahawa dia telah sampai ke kawasan solar sistem kita dan membuatkan kepanasan yang tidak ada taranya sepanjang sejarah manusia. Matahari sentiasa membakar gasnya. Gas matahari ialah gas helium hidrogen. Setiap yang terbakar mesti habis bahan bakarnya. Matahari akan habis bahan bakarnya. Saintis mengatakan matahari sudah hampir habis bahan bakarnya dan dia akan padam. Allah mengatakan iza syamsu kuwirat, apabila matahari padam, sama saja. Matahari sudah hampir padam, tuan-tuan. Warna spektrum matahari kita merah. Merah ialah life cycle yang terakhir sebuah bintang. Spektrum dia yang merah menunjukkan dia di hujung perjalanan. Dan apabila matahari padam, iza syamsu kuwirat wa izal kawakibun tasarat, Allah gambarkan satu masa matahari akan padam. Seluruh planet akan jatuh bertebaran dan berlakulah hari kiamat. Jangan tanya saya bilakah hari kiamat, tetapi tanda-tandanya cukup rapat. Matahari yang sudah membakar dan warna kemerahan menggambarkan usianya sudah lanjut. Dan ini juga memberikan impak yang besar kepada cuaca. Terbakarnya hutan di seluruh dunia. Satu kawasan yang terbakar, satu kawasan banjir besar. Ini perkara yang cukup sukar untuk dipahami oleh saintis sekarang. Satu kawasan kering kontang, satu kawasan banjir sebesar-besarnya. Terutama di China, banjir. Di Pakistan, di kawasan kita juga banjir. Dan kemarau yang berlaku di Eropah. Seolah kontradik yang ataupun berlaku satu perkara yang sangat luar biasa. Satu kawasan yang sangat kering, satu kawasan yang sangat banjir. Perkara ini kalau dibanding dengan rekod yang lepas, sukar untuk kita bandingkan peristiwa ini berlaku seolah-olah dia tidak pernah berlaku demikian sebelum ini. Kita lihat, tuan-tuan. Ini ialah sungai di Eropah, Sungai Danube. Sungai yang mengalir daripada Belanda sampailah ke tengah-tengah Eropah Timur. Kering. Air ada sedikit, tidak banyak. Jambatan telah melalui kawasan yang gersam. Sangat menakutkan. Hilang gambar, boleh tu? Tersilap saya tak gambar. Okey, ini ialah pemandangan sebahagian Eropah. Gandum yang mereka tanam tidak sempat dituai kerana cuaca yang sangat meruncing, kemarau yang sangat luar biasa. Sungai Volga. Sungai Volga melalui di kawasan Eropah Timur dan sampai ke Laut Caspian. Juga sudah hampir kering. Sama seperti Sungai Danube. Dan ini sangat-sangat menakutkan bagi pengkaji alam cuaca. Sebab tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Sungai Furat sudah semakin kering. Dan kita lihat lautan ataupun laut yang dikaitkan dengan Caspia, Laut Aral di kawasan Tengah Asia juga sudah hampir kering. Dan inilah menyebabkan cuaca yang sangat meruncing. Apakah kita lihat apabila kemarau di satu tempat, apakah ini hujan satu tempat, dan dalam satu hadis Rasulullah memberikan satu perkara yang cukup menakjubkan saintis hari ini. Dalam hadis ini yang dibahayakan oleh Imam Bahaki, Rasulullah sebut ma min amin bi aqal mataran min amin walakin Allah yusarifuhu atau kama qala. Setiap tahun itu jumlah hujan turun sama saja. Cuma kata Rasulullah, tempat manakah yang Allah turunkan dia? Satu tempat yang kemarau, satu tempat yang Allah turunkan hujan. Hujan sama setiap tahun. Dan saintis menemui
keputusan yang sama. Hari ini mereka temui bahawa kalaulah kemarau di satu tempat, hujan lebih di satu tempat lain. Jumlah hujan sama setiap tahun. Ini dikonfirm oleh saintis. Dan Rasulullah mengatakan, ma min amin, tidak ada satu tahun pun biaqal mataran yang hujannya kurang min amin daripada satu tahun yang lain. Walakin Allah yusarifuhu, tetapi Allah lah yang membahagikan di mana hujan tersebut. Allah menurunkan hujan di mana dikehendaki, tetapi hujan setiap tahun jumlah, kuantiti, volumenya sama. Dan tuan-tuan, satu kawasan yang sangat kemarau menyebabkan gandum tidak dapat dituai dengan sempurna. Pohon sunflower ataupun bunga matahari yang ditanam menjadi sumber minyak di Romania umpamanya telah mati sebelum dapat dituai. Dan dunia mengalami krisis makanan yang sangat tenat. Dan mereka menjangkakan tahun 2023 ini tahun kelaparan. Al-Maja'ah fi Tariq. Dalam akhbar Arab mengatakan tajuk besar Al-Maja'ah fi Tariq, kelaparan dalam perjalanan untuk menuju tahun 2023. Tiba-tiba kita digemparkan dengan hujan lebat di Pakistan. Tadi kemarau, ini hujan lebat yang tidak ada taranya. Pakistan tenggelam. Tadi kemarau yang sangat kronik di Eropah. Di Afrika Selatan hampir tidak ada air. Di Afrika Selatan tempat yang sangat subur, tiba-tiba tidak ada air pada tahun pas. Tiba-tiba kita lihat Pakistan ditenggelam oleh air. China ditenggelami oleh air. Negara kita sentiasa ditenggelami oleh air, tetapi sebahagian negara lain telah kering kota. Mereka mencari sebab, tetapi sebab mereka cari ini tidak sempurna. Allah yang menentukan demikian. Mereka mengatakan ada hubungan dengan bulan, dan saintis sangat takut, tuan-tuan. Setiap tahun bulan kita melari daripada bumi. Sangat menakutkan. Kadang-kadang lebih baik tak tahu daripada tahu. Saintis sangat takut melihat bulan jauh, semakin hari semakin jauh daripada matahari, daripada bumi. Kemana dia pergi? Dia menuju ke matahari. Dan satu masa dia akan terperosok di dalam badan matahari, kata saintis. Allah mengatakan wajimash syamsu wal qamar, satu masa menjelang kiamat bulan masuk dalam matahari. Allah kata wajimash syamsu wal qamar, bulan dan matahari akan bersatu. Sekarang bulan sedang menuju ke matahari. Meninggalkan bumi setiap tahun ada jarak dan dia lari pada bumi. Satu masa bulan akan terlepas pada bumi, kata saintis. Dan Allah confirm bulan akan masuk dalam perut bumi, dalam perut matahari. Dan ketika itulah Allah menggambarkan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya, pasti akan berlaku. Tanda-tanda ke arah itu sudah menjelang. Itu sebab saintis lebih takut daripada kita. Saintis lebih takut daripada umat Islam yang kadang-kadang lupa peristiwa ini akan berlaku. Mereka dapat melihat dengan data yang ada. Dan mereka juga mengatakan bulan yang mereka sebut sebagai, istilah mereka ialah moon wobble. Barangkali sukar untuk kita terjemahkan. Bulan yang Allah tetapkan dia mengelilingi bumi kita dalam bentuk lenggang-lenggoknya dan dia wobble. Sekali dia jauh, sekali dia dekat. Dan banjir ada hubungan dengan moon wobble ini. Dan bagaimanakah dia bergerak? Sebab itulah NASA dapat ramalkan tahun-tahun yang akan datang ini tahun banjir. Sebab peristiwa yang ada hubungan. Sebab kita hari ini, kita tengok pasang surut laut ini ada hubungan dengan bulan. Negara maju dalam jadual kita, dalam kalender kita tuan, dia lihat pukul 3 pasang. Pukul 5 pagi dia surut. Dalam setiap negara maju mereka ada jadual pasang surut. Negara kita belum ada. Dan UNESCO mencatatkan negara yang belum ada pasang surut ini negara yang masih belum saintifik, negara masih mundur. Kita termasuk antaranya. Kenapa hilang? Di atas peristiwa wobble, moon wobble tadi, mereka dapat menjangkakan dalam masa beberapa tahun akan datang banjir yang luar biasa berlaku. Inilah jangkaan saintis. Allah tentukan segala-galanya. Dan saya sampai kepada tajuk kita. Di Arab Saudi, ramalan yang diberikan oleh jabatan kuasa ataupun kaji cuaca Saudi mengatakan
petir dengan hujan angin yang kencang melanda kawasan Asir, Al-Baha, Jazan, Najran, Makkah dan Madinah. Benar-benar berlaku. Mereka menjangkakan hujan yang turun sangat lebat di Mekah. Benar, Mekah telah banjir. Dan sangat rapat dengan ramalan dilakukan oleh NASA. Banyak faktornya, antaranya lah moon wobble. Antaranya ialah magnetic north kita telah lari begitu banyak. Saya tidak bawa gambar untuk menunjukkan bahawa kita punya kutub ataupun magnetic north kita telah lari begitu jauh ke Rusia, menyebabkan bumi kita sudah tidak stabil lagi. Saintis sangat takut melihat bumi kita yang tidak stabil. Dia boleh tergelincir daripada landasannya bila-bila masa. Dan umat Islam sentiasa bersedia. Dan benar-benar berlaku di Mekah. Menjelang perubahan tahun 2022 masuk 2023, Mekah mengalami banjir yang sangat luar biasa. Lebih dahsyat daripada Kota Baru. Banjir kilat yang sangat luar biasa melarikan, menghanyutkan kenderaan-kenderaan yang begitu banyak. Dan ini suasana di Mekah. Barangkali tuan-tuan yang balik pada umrah dapat menyaksikan secara live peristiwa yang sangat jarang berlaku. Kadang-kadang sebelum ini di kawasan Kaabah, memang Kaabah kawasan yang lembah. Banjir di dalam Kaabah, tetapi di sini di luar, di kawasan yang tinggi. Dan ini suasana berlaku di Mekah. Yang sukar untuk saintis menjustifikasinya. Kecuali mereka mengatakan bahawa bumi kita sudah berubah kestabilan. Tempat yang tak ada hujan, tempat yang kemarau, gurun Sahara, gurun ataupun gurun di Saudi telah mula banjir. Tempat yang subur umpamanya di Afrika Selatan telah mula kering. Maksudnya bumi telah berubah kedudukannya. Dan mereka menjangkakan kutub utara akan lari ke kawasan Khatulistiwa. Khatulistiwa akan lari ke kutub selatan. Kutub selatan akan lari ke Khatulistiwa dan Khatulistiwa akan lari ke kutub utara. Menyebabkan tempat yang sejuk akan panas, tempat panas jadi sejuk. Ini menggambarkan fasa terakhir perjalanan bumi kita. Petir yang jarang berlaku di Mekah menyambar jam kelok tawa kita. Yang jarang berlaku. Petir menyambar apa tergambar apa atas bola bintang ke atau petanduk, saya tak pasti. Dan di tengah-tengah Kaabah, hujan yang disaksikan pada pertukaran tahun 2022 ke 2023 menyaksikan hujan yang sangat lebat. Dan kereta sekali lagi tenggelam. Inilah yang sedang dikaji oleh kaji cuaca, saintis. Kenapakah suasana yang ganjil ini berlaku? Dan inilah sebahagian takdir ilahi. Dzalikatul azizul alim. Dan ini Rasulullah telah sebut dalam hadisnya mulia. Ini pemandangan di airport, highway ke airport, ke Jeddah, Mekah Jeddah. Kereta tidak boleh lalu lagi. Terperangkap dalam banjir macam Kota Baru, Pulau Terengganu. Mekah banjir, ya. Seorang ibu telefon anaknya, mak tak boleh balik sekarang ni, mak terperangkap. Di mana mak? Mak dalam perjalanan ke Jeddah. Jeddah banjir, iya banjir. Kita ingat Kota Baru je banjir, mak dia terperangkap dalam perjalanan untuk ke Jeddah. Tuan-tuan yang baru balik pada umrah barangkali lebih jelas pada apa yang saya gambar di sini. Tiba-tiba yang disebut oleh Rasulullah telah berlaku sekarang. Bumi Arab kembali hijau. Subhanallah. Di sini kalau kita lihat dalam kita pergi umrah tahun lepas, tempat yang kering kontang yang tidak ada sedikit kehijauan. Semuanya kontang, batu dan telah berubah dengan cepat. Hanya dalam seminggu, 2 minggu hujan telah berubah pada bulan Januari. Ini gambar bulan Januari. Hijau yang asalnya kita lihat daripada Madinah ke Mekah semuanya batu. Yang sedikit pohon sekarang telah hijau sehijau-hijaunya. Ini ialah kehijauan Mekah. Perjalanan daripada Jeddah ke Mekah, inilah pandangan sekarang. Subhanallah, menakjubkan. Bumi yang gersang telah berubah menjadi hijau. Dan dalam satu hadis yang mulia, Rasulullah bersabda, la takum mas'ah hatta ta'uda ardul arabi murujam wa anhara. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah bumi Arab sekali lagi menjadi hijau dan penuh dengan anak sungai. Al-Kamakal. Rasulullah mengatakan menjelang kiamat bumi Arab
akan kembali menjadi hijau dan penuh dengan anak sungai. Saya tak bawa gambar anak sungai yang sedang mengalir sekarang, tuan-tuan, di Tabuk. Tempat berlakunya salji pada masa yang sama. Dan subhanallah, Tabuk, tempat yang kering, kontang, telah hijau. Ini kota Tabuk. Gambar ini diambil beberapa tahun lepas, yang menggambarkan hadis Rasulullah yang diwakilkan oleh Imam Muslim, lan taqu masah hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah bumi Arab sekali lagi, ta'uda, sekali lagi, kembali menjadi padang yang hijau, muruj, rumput yang hijau, dan sungai yang mengalir banyak. Satu masa dulu bumi Arab sangat subur ketika umpamanya zaman Kerajaan Sabah. Allah gambarkan ada kebun yang luas, ada sungai, tetapi mereka berpaling. Farsana alaihim salal alimi wa danuhum bijannatihim jannatai. Dan mereka berpaling daripada seruan ilahi melalui para rasul. Allah tukarkan padang yang luas, taman yang luas dengan kebanjir. Lepas itu Allah keringkan bumi Semenanjung Arab dan sekarang kembali menjadi hijau kembali. Kembalinya hijau menunjukkan kita berada di hujung perjalanan. Pada masa yang sama kita lihat di Tabuk telah turun salji yang sangat banyak, yang berlaku beberapa tahun lepas, tetapi kali ini sangat-sangat lebat. Sebelum turunnya salji, kaji kuaca Saudi mengatakan bahawa esok sebelum turunnya salji, Tabuk akan disirami oleh salji yang banyak. Benar, esok Tabuk telah disirami ataupun ditutup oleh salji. Ini pemandangan Tabuk. Subhanallah. Gunung yang kering kontang telah ditutupi oleh salji. Tabuk. Bukan di New Zealand, bukan di Switzerland, bukan di negara Eropah, bukan di padang pasir yang tandus, telah menjadi suasana yang sebagaimana kita saksikan di Eropah ataupun di kawasan-kawasan sejuk. Unta kesejukan, kambing kesejukan. Di tengah gunung turun salji dengan banyak sehingga jalan hampir terputus. Ini jalan ke Tabuk. Madinah ke Tabuk, kita lihat jalan dan kereta sengaja berhenti untuk menyaksikan peristiwa yang jarang mereka saksikan. Salji yang turun. Dan apakah yang berlaku kepada Tabuk sekiranya salji ini cair? Dia akan bentuk kolam-kolam tempat cairnya salji, dan kolam bercantum dengan kolam menjadi anak sungai sebagaimana yang Rasulullah sebut. Lan taqum sah hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara, Rasulullah sebut. Sungai-sungai yang akan muncul di bumi ini. Subhanallah. Pokok tamar dilupi oleh salji. Ini dalam minggu lepas. Kawan-kawan kita yang balik daripada Mekah barangkali dapat menceritakan dengan lebih jelas. Tetapi jarang package kita membawa ke Tabuk. Jarang. Sebab dia memerlukan permit yang lain. Dan bukan saja demikian, gelongsurnya menimbuskan pelancong. Salji yang jatuh daripada gunung menimbuskan pelancong. Sebagaimana di Batang Kali, tanah runtuh menimbulkan peristiwa yang malang berlaku negara kita. Di Arab Saudi yang jatuh ialah salji, negara kita yang jatuhlah tanah runtuh. Itu beza. Satu peristiwa yang jarang berlaku sejak zaman Rasulullah. Dan Allah perlihatkan mukjizat Rasulullah ini pada zaman kita. Kita yang saksikan di zaman akhir ini. Ini unta yang kesejukan. Unta Tabuk. Tabuk ialah tempat peperangan Rasulullah terakhir. Di situ tidak ada air, tuan-tuan. Ketika Rasulullah berperang tidak ada air. Dan sekarang telah ditimpa oleh orang Arab termenung di situ. Mereka berbincang. Ini penggalau unta mereka menyaksikan salji yang turun dengan lebat. Mereka berdiam, membakar api untuk memanaskan badan di Arab Saudi. Yang kita lihat sekali-sekala cuaca di Saudi mencecah 57 darjah Celsius yang hampir mendidih air. Tiba-tiba mereka membasahkan api untuk memanaskan badan. Subhanallah. Tuan-tuan, Tabuk telah bertukar menjadi kota yang hijau. Inilah satu mukjizat Rasulullah yang kita dapat saksikan zaman ini.
Kita kenang kembali ketika zaman Rasulullah. Rasulullah memimpin 30,000 tentera yang paling banyak dalam sejarah Rasulullah. Bertembung dengan tentera Hercules, tentera Rom, yang memimpin 40,000 tentera. Dan apabila Rasulullah sampai lebih dulu ke Tabuk, tentera Rom dalam perjalanan, mereka mendengar Rasulullah berada di Tabuk. Pemimpin mereka Hercules telah berbincang dengan tenteranya dan mereka buat U-turn kembali ke Rom, dan kemenangan dan peperangan Tabuk dimenang secara mutlak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Rasulullah terakhir. Di sini Rasulullah berkumpul selama tak silap saya 20 hari. Selepas tentera Rom balik ke Rom, Rasulullah berkampung di Tabuk tak silap saya 20 hari dan tidak ada air. Sekarang tempat Rasulullah berkampung di bina Masjid Ar-Rasul. Kalaulah ada package yang memberikan visa kita lanjut ke Tabuk, tuan-tuan, kita dapat saksikan mukjizat Rasulullah di sini. Ketika zaman Rasulullah tidak ada air sedikit pun di sini. Ada hadis lepas ini insya-Allah kita lihat bagaimana hadis ini menyatakan bahawa di sini tidak ada air. Dan di tempat Rasulullah kemah Rasulullah yang dibuat oleh para sahabat, di sini telah dibina masjid sekarang, Masjid Ar-Rasul di Tabuk. Dan dalam hadis yang panjang ini, tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, sahabat besarnya, dalam peperangan Tabuk, Rasulullah jamak antara solat Zuhur dan Asar, solat Maghrib dan solat Isya. Panjang cerita. Kemudian Rasulullah mengatakan pada sahabat, kita tidak air sekarang, esok insya-Allah kita akan temu air, kata Rasulullah. Ketika itu air tidak ada. Esok kita akan temu air. Siapa yang dapat temui air itu, jangan siapa yang gunakan, tunggu saya datang, Rasulullah. Tuan-tuan boleh baca sambil-sambil hadis ini. Dan ada dua orang sahabat yang mencari air yang Rasulullah sebut tadi. Mereka temu satu kawasan dan mereka sangat haus dan mereka minum air tersebut ataupun gunakan air tersebut. Akhirnya Rasulullah tiba tempat tersebut. Rasulullah kata, ada siapa yang sudah menggunakan air ini? Air mata air yang sangat kecil keluar daripada bumi. Dan kata sahabat, kami telah menggunakan ya Rasulullah. Dan di sini dikatakan Rasulullah marah. Rasulullah marah, apa yang Rasulullah marah pada sahabat tadi? Sebab Rasulullah pesan jangan guna air tersebut sebab air sangat sedikit. Tunggu saya datang. Dan air yang ada ini Rasulullah minta supaya dikumpulkan dalam sebuah bekas. Diambil sedikit demi sedikit, diletakkan dalam satu bekas. Lalu Rasulullah letakkan jarinya, tangannya ke dalam bekas tersebut, maka terpancarlah air. Mukjizat Rasulullah di Tabuk. Dapat digunakan oleh seluruh tentera seramai 30,000 tadi. Subhanallah. Air yang keluar, yang sedikit dimasukkan dalam bekas, Rasulullah letakkan jari dia dan keluar air daripada mata di celah-celah jarinya dan cukup untuk 30,000 tentera. Dan subhanallah, mukjizat Rasulullah. Tetapi selepas itu Rasulullah memanggil Mu'adz dalam hadis terkenal. Yushik ya Mu'adz, in talat bika hayatun antara ma hahuna qad mudajinanan. Wahai Mu'adz, mari sini. Kalaulah usia anda panjang, di tempat yang kontang tidak ada air ini, kamu akan saksikan di tempat saya berdiri ini akan penuh dengan kebun buah-buahan. Di situ ketika Rasulullah bercakap tidak ada sedikit pun air, dan Rasulullah mengatakan tempat hahuna, tempat saya berdiri ini, qad mudajinanan, dan Rasulullah menggunakan kalimah madhi, menunjukkan benar-benar di situ akan muncul kebun-kebun buahan yang besar. Benar tuan-tuan, mukjizat ini kita saksi sekali lagi. Ini Bandar Tabuk, kota Tabuk yang kering, tempat Rasulullah tidak ada air tadi. Sekarang menjadi kota besar, ada universiti, kawan kita pergi mengajar di sini. Bayarannya sangat mahal gajinya tuan-tuan. Dan kota Tabuk, tempat kering Rasulullah berperang ini telah bertukar menjadi padang kebun buah-buahan yang besar. Namanya Tabuk Agricultural Development Corporation. Serangkasnya TADCO, TADCO, yang menghasilkan kebun buah-buahan terbesar di semenanjung Arab. Hasil daripada hujan yang turun dengan banyak, salji yang cair, menghasilkan padang yang sangat subur. Kenapa berita ini tak sampai negara kita? Kenapa National Geographic tidak adakan program untuk melihat kesuburan Tabuk yang asalnya kering kontang? Sebab tidak menguntungkan mereka, menguntungkan Islam. Ini mukjizat Rasulullah yang kita dapat saksikan sekarang. Di sini muncul buah-buah yang paling segar. Yushik
ya Muaz, in talhabika hayatun antara ma hahuna qad mulajinanan kasullah. Kamu akan lihat di sini kebun-kebun buah yang banyak. Sekarang kita saksikan. Ini buah tin yang dihasilkan di Tabuk. Tuan-tuan pergi ke Mekah, dalam paket itu ada tulis TEDCO yang diedarkan oleh Astra, AST, Astra namanya. Syarikat yang memasangkan buah-buahan Tabuk. Bunga-bunga, buah zaitun yang tidak pernah ditanam di situ telah muncul dengan banyaknya. Subhanallah. Buah delima sebesar-besar ini. Ini dihasilkan di Tabuk. Kawasan padang pasir yang tidak ada air sedikit pun telah berubah menjadi padang pertanian yang besar dan buah anggurnya sangat manis. Ya Syekh, ya Muaz, in talat bika hayatun antara hahuna qad mulia jinanan. Kita boleh ulang berkali-kali sebab kalimah mukjizat yang agung yang kita dapat saksikan sekarang. Bulan terbelah dapat disaksikan oleh para sahabat, kita tak lihat. Tetapi di Tabuk kita yang lihat, sahabat tidak lihat. Para sahabat Rasulullah tidak lihat, kita yang lihat, tuan-tuan. Allah berikan kita peluang, tapi sayang, saya tak dengar ada package yang bawa kita ke Tabuk. Dan ini rakyat Malaysia di bawah pohon limau yang sangat subur, limau mandarin di Tabuk. Tabuk ada pokok pisang, tuan-tuan. Di Tabuk ada gandum yang paling kualiti dunia dihasilkan di Tabuk. Arab Saudi ekspor ke Amerika. Terperanjat dunia. Arab Saudi yang tak pernah ada pohon ini ekspor gandum ke Amerika. Benar. Sebab untuk menghasilkan gandum di Arab Saudi sangat tinggi harganya. Jadi dia tak sanggup makan. Dia jual, dia beli yang lain. Tuan-tuan, sahabat. Ini ialah pohon zaitun. Pohon zaitun ada tempat kawasan Mediterranean tetapi terdapat di Tabuk. Tabuk membuka kebun zaitun yang sangat luas. Kebun pisang yang sangat besar. Dan kita tak pernah dengar berita ini. Siapakah yang kembangkan TEDCO ini? Seorang pemurah yang sangat kaya dunia. Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Pemilik bank Ar-Rajihi. Dialah pemilik kepada kebun yang besar ini. Dan tuan-tuan, Tabuk Az-Ziraiyah ialah TEDCO yang kita masukkan tadi, kepunyaan Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Orang bukan bangsawan yang paling kaya dunia ialah Sulaiman Ar-Rajihi. Yang ada banknya seluruh dunia sekarang. Di Kelang pada, Kuala Lumpur pada. Dan yang memasarkan buah-buahan yang disebut Rasulullah tadi ialah Astra. Terlihat di paket kita pergi ke Mekah ada anggur yang sangat manis. Bukan daripada mereka, daripada Tabuk. Di luarnya tulis TEDCO ataupun Astra. Sebab Astra ialah supermarket yang besar. Kalau sampai ke negara kita, kita dapat nikmati buah yang digaitkan dengan mukjizat Rasulullah ini. Dan Astra ini ialah pemasar terbesar buah-buahan daripada Tabuk. Saya tak pasti apakah buah ini sampai ke negara kita atau tidak. Di bawah visi 2030, Arab Saudi telah bercita-cita untuk menjadi negara yang maju seperti Eropah. Bukan lagi pada pasir yang bergantung kepada petroleum. Petroleum akan habis. Mereka menukar hala ekonomi Arab Saudi dengan pelancongan. Mereka membina kota Neom yang sangat besar, yang tidak pernah dibina oleh manusia lain. Dan kota ini sangat-sangat luar biasa, tuan-tuan. Terdiri pada 3 komponen. Satunya Trejona. Trejona ialah tempat pelancongan, sukan, rekreasi yang terbesar dunia. Dibina di tengah-tengah padang pasir, bukan padang pasir tetapi tengah pegunungan padang pasir. Di sini akan dijangkakan mereka membina apa yang disebut di sini sebagai pusat peranginan Trejona, yang ketika mereka rancang kota ini tidak ada salji. Dan salji akan dibuat secara artificial. Mereka akan ada satu pam besar untuk menjadikan kawasan yang terbentang luas di celah gunung ini sebagai tempat salji dan akan dilakukan oleh artificial ataupun salji tiruan. Mereka merancang untuk menjadikan Saudi sebagai tempat pelancongan yang besar. Ini gunung, tuan-tuan. Gunung yang kering kontang. Mereka ingin penuhkan dengan salji. Cuba bayangkan. Dan mereka akan jadikan tempat ini kawasan ski. Tetapi Allah takdirkan tak perlu ada artificial. Betul-betul salji turun di sini. Betul-betul salji turun tahun ini. Yang mereka rancang untuk jadikan artificial. Dan mereka akan sembuhkan salji ini untuk memenuhi salji di kawasan pegunungan.
Pada tahun 2029 mereka rancang untuk adakan sukan yang besar di sini. Dan mereka sudah bersedia sekarang dalam pembangunan kota Neom yang ada 3 komponen besar. Satu ialah regional yang kita sebut tadi. Yang kedua adalah The Line, iaitu bandar daripada kaca yang dibuat sepanjang 170 km. Luar biasa tuan. Ini ialah The 8 Wonders, ajaiban dunia yang ke-8. Sekarang kita ada 7 bahan dunia, keajaiban dunia, tetapi ditambah satu lagi di Saudi yang mereka bina di kawasan yang Allah musnahkan kaum Madian. Di sinilah tempat Nabi Musa mendarat, dan disitulah kaum Madian yang Allah musnahkan mereka. Di sinilah tempat Nabi Musa ternak ataupun membela kambing sebelum kenabiannya. Dan tempat yang bersejarah ini dimusnahkan seluruh tandanya dan dibina kota baru ataupun kota yang serba lengkap ini, namanya kota Neom. Luar biasa tuan-tuan, mereka membina daripada bandar kaca, daripada pantai sampai ke Trijona tadi, sampai ke dalam pedalaman sepanjang 170 km, dan bandar ini tak pernah orang bina di atas muka bumi. Mereka ingin pegang rekod dunia. Sebagaimana kaum Ad telah pegang rekod dunia satu masa dulu dengan binaan bangunan yang tinggi yang Allah sebut Iramadzatil imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dan mereka tinggal di kota Iram, kaum Ad tinggal di kota Iram, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka tinggal di kota Iram yang ada bangunan yang tinggi yang tak pernah orang bina sebelum mereka, dan mereka pegang rekod, dan Saudi ingin mencipta rekod sekali lagi. Tuan-tuan yang saya hormati, ini kota yang manusia akan tinggal 9 juta dalam cermin ini. Dan di sinilah mereka akan berpesta dengan segala kemewahan dunia akan diperkenalkan di sini. Termasuklah arak akan menjadikan kota arak, dan subhanallah. Tuan-tuan, komponen yang ketiga ialah kota Oxagon, iaitu pelabuhan yang bakal menjadi pelabuhan terbesar dunia dalam perdagangan, yang dibina dalam komponen kota Neom. Dan kota ini sangat besar. Ini pandangan daripada atas. Sebahagian daripada kota ini yang terapung di atas Laut Merah telah siap. Di sinilah Nabi Musa AS menyeberangi, membawa Bani Israel yang dikejar oleh Firaun, dan Firaun jatuh mati di bawah bangunan ini. Ini ialah satu perkara yang besar, tuan-tuan. Ini kita kembali Trijona, mereka adakan satu kompleks sukan. Tempat yang panas kering kontang ini, mereka buat satu jalanan untuk sukan ski. Snow belum ada, tapi mereka akan jadikan artificial snow untuk memenuhi kawasan ini. Tiba-tiba tahun ini Allah tutup dengan salji, dan mereka tak perlu gunakan artificial. Benar-benar salji telah turun. Dan ini infrastruktur mereka untuk kawasan Trijona yang bakal dibuka 10 tahun akan datang, menjadi tempat hiburan terbesar dunia, tuan-tuan. Saudi ingin pegang berbagai-bagai rekod, dan mereka akan musnahkan sebahagian daripada budaya Islam untuk perkenalkan kota ini yang akan terbuka pada seluruh antarabangsa, dan di sini tidak dapat dielakkan daripada kota Arab. Dan subhanallah, mudah-mudahan dia tidak berlaku. Tiba-tiba salji telah turun, tempat yang mereka jangka untuk lakukan artificial snow sekarang telah dipenuhi oleh snow. Ini gambar bulan Januari ini, dan telah menjadi tempat yang sangat sesuai untuk sukan ski. Dan sekarang Saudi sedang mempromosikan kawasan ini sebagai kawasan sukan rekreasi terbesar di dunia. Inilah gambar, dan mereka sedang merancang untuk mengadakan sukan Asia Winter Games di Trijona. Pada perancangan mereka yang mereka adakan pada tahun 2029 akan datang, 7 tahun akan datang, mereka akan penuhkan dengan saji tiruan, tetapi benar-benar saji dah turun. Dan dia akan membentuk satu sukan musim winter di tengah-tengah padang pasir. Cukup ajaib. Sebab sebelum ini diadakan di Beijing. Saudi akan terkenal dalam sukan ski. Kawasan padang pasir akan muncul sebagai kawasan ski. Ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Dan mereka merancang untuk mengadakan sukan terbesar dalam ski. Sebelum ini ski atau pasukan winter diadakan negara-negara Finland, negara Beijing, ataupun negara China, ataupun negara-negara yang ada 4 musim. Tetapi sekarang Saudi akan menjadi rekod untuk menyediakan sukan
ski di kawasan Asia yang pertama dunia, dan rekod demi rekod akan dipecahkan oleh Saudi. Tuan-tuan, mari kita lihat sejarah di kawasan ini. Di sinilah tempat Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Nabi Musa sampai di sini bertempur dengan laut, dan Allah perintah supaya dipukul tokaknya ke laut dan terbuka lautnya. Nabi Musa bersama dengan para sahabat sampai ke sini. Sampai ke sekarang kita namanya di ini kawasan yang pernah Nabi Musa AS sampai di sini. Ketika sebelum peristiwa ini Nabi Musa AS telah lari daripada Mesir dan menjadi penggala kambing di sini. Tempat penggalan kambing Nabi Musa ini sekarang telah menjadi hijau. Sekarang ada kambing lagi untuk menggambarkan kembali sejarah Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa berkahwin dengan orang tempatan. Kemudian selepas 10 tahun menjadi penggembala, Nabi Musa diperintah untuk ke Sinai, dan disitulah peristiwa yang berlaku yang Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah. Dan sekarang tempat pendaratan Nabi Musa AS menjadi tempat ternakan kambing. Di sini akan dibina kota yang saya maksudkan tadi. Kota Nium akan meruntuhkan sejarah ini. Dan kita tidak akan lihat lagi tempat Nabi Musa akan menggunakan tempat ini sebagai tempat peternak kambing, sebab kawasan ini akan dijadikan kota sepenuhnya. Inilah yang disebut sebagai Madrab Asa. Madrab Asa ini tempat pukulan tukat Nabi Musa, masih nama Madrab Asa. Tempat pukulan tukat Nabi Musa yang terbelah laut di sebelah sini, daripada sebelah sana sampai ke sini, dan Nabi Musa masuk celah ini. Dalam sejarahnya Rasulullah dengan para sahabat masuk celah ini. Selamat, Allah selamatkan, dan di sini sekarang dinamakan sebagai kawasan Tabuk. Kawasan Tabuk dia sangat besar dan termasuk kawasan Madian yang pernah Nabi Syuaib AS tinggal bersama kaumnya, yang Allah musnahkan kaum tersebut sebab mereka menentang Nabi Syuaib AS. Dan tempat inilah yang dirancang sebagai kota Nium yang bakal disahkan oleh MBS ataupun oleh dipaktornya. Mereka merancang dan mereka mula-mula membina kota ini pada tahun ini. Tuan-tuan, inilah kota Nium yang sangat perkasa, dibina atas tempat sejarah pendaratan Nabi Musa AS di atas bumi Madian. Ini adalah gambar lukisan menggambarkan Nium yang siap nanti. Kota yang tidak pernah tidur malam. Dan mereka ada bulan artificial yang akan bersinar di atas kota Nium sepanjang malam. Kota Nium tidak akan ada malam. Dan inilah perancangan mereka sebagai kota ajaib yang luar biasa. Tetapi apakah dia mengulang kembali sejarah kaum Ad? Dan apabila kaum Ad telah menceritakan sejarah bangunan paling tinggi, Iramada Telimada, Allah musnahkan mereka. Dan bangunan yang paling tinggi dirancang untuk dibina sekali lagi oleh orang Saudi, yang tingginya 2 km ke atas, tuan. 2 km ke atas yang dirancang untuk diadakan di Riyadh. Ini bangunan yang mereka rancang. Saudi akan menempa satu sejarah demi sejarah, rekod demi rekod, sebab mereka mengatakan petroleum akan habis, mereka akan tukar kepada pelancongan. Dan di sinilah kita lihat dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah bersabda bahawa antara tanda hari kiamat ialah manusia yatatul andas abibunian, mereka akan membina bangunan yang tinggi, berlomba-lomba untuk bina bangunan yang tinggi, dan ini rekod dunia sekarang dipegang oleh Burj Khalifah. Tuan-tuan, Burj Khalifah pegang rekod dunia hari ini. Dan yang kedua ialah bangunan 118 Malaysia. Kuala Lumpur diisytiharkan oleh Guinness Stout ataupun buku Guinness rekod dunia. Duduki tempat yang kedua di belakang Burj Khalifah 118, dan orang semua datang untuk panjat tempat bangunan kita, sebab Malaysia diisytiharkan sebab tempat juara Johan, naik Johan kepada juara yang dibina di kawasan ini. Tuan-tuan, jangan lupa di antara tanda hari kiamat, selain pada salji yang kita lihat tadi, ialah dengan hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akan munculnya amalan zina yang berluasan dan minum arak yang berluasan, dan kota Nium dijangka akan memenuhi syarat ini. Walhamdulillah. Dan tuan-tuan, itulah yang saya ingin sebut pagi ini. Minta maaf kalau tersalah di mana-mana. Dan kita dapat menyaksikan bahawa kota Nium akan menyaksikan tanda yang terakhir
Sebagaimana dalam hadis-hadis Rasulullah yang banyak menceritakan apa yang berlaku di bumi Arab, dan salji, banjir, kota yang tinggi telah hampir lengkap tanda-tanda akhir zaman, dan kita benar-benar pada tanda yang akhir zaman. Selain daripada bulan yang sedang lari daripada bumi, matahari yang sudah hampir habis bahan bakarnya, dan semuanya menunjukkan tempat yang sama, dan kita akan berakhir, dan umat Islam mereka bersedia untuk sampai ke sana, dan kita akan bertemu di sana. Mudah-mudahan kita tempat yang semuanya berjaya, mudah-mudahan, dan itulah harapan saya. Dan apabila kita membicarakan perkara ini, untuk kita ambil iktibar supaya kita mendapatkan jalan yang sebenarnya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.